Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita mengadakan PC berkenaan dengan kenyataan media mingguan PAC. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan prosiding pengurusan wabak COVID-19, vaksin luput tempoh hayat, peralatan ventilator yang tidak dapat digunakan dan juga lebihan personal protective equipment PPE. Hari ini jawatankuasa kira-kira Wang Negara PAC telah pun mengadakan prosiding pengurusan wabak COVID-19, vaksin luput tempoh hayat, peralatan ventilator yang tidak dapat digunakan dan lebihan personal protective equipment PPE yang dilaporkan di dalam laporan Ketua Audit Negara Lakan 2021 Siri 2, aktiviti kementerian ataupun Jabatan Kerajaan Persekutuan dan badan-badan berkanun Persekutuan. Ini adalah merupakan prosiding yang ketiga membabitkan isu ini dan yang hadir memberikan penjelasan serta keterangan pada hari ini ialah Yang Bahagia Datuk Seri Nur Azman Ayub, Timbalan Ketua Setiausaha Kewangan Kementerian Kesihatan Malaysia, Yang Berusaha Encik Izzadin bin Daud, Pengerusi Farman Niaga, dan Yang Berusaha Encik Ahmad Shah Rezwan bin Muhammad Sharif, Pengerusi Exco Farman Niaga. Prosiding yang pertama telah pun kita adakan pada 15 Jun 2023 yang membabitkan Datuk Seri TKSU Nur Azman Ayub, Timbalan Ketua Setiausaha Kewangan KKM, manakala prosiding kedua yang telah pun kita adakan pada 22 hari bulan Ogos 23 dan jawatankuasa ini telah pun mendengar penerangan dan juga penjelasan daripada Yang Bahagia Datuk Seri Dr. Cheng Chow Min, Yang Bahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, mantan Ketua Setiausaha KKM, serta Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Noh Hisham Abdullah, mantan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, serta Datin Sri Dr. Asmah binti Samad, mantan Ketua Cawangan Perkembangan Perkhidmatan Perubatan KKM. Selepas mendengar penjelasan dan keterangan daripada saksi-saksi yang hadir dalam prosiding pada hari ini, PAC membuat keputusan untuk meneruskan prosiding keempat berhubung isu ini dengan memanggil mantan Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Datuk Seri IR Dr. Wee Ka Siong yang juga merupakan Ahli Parlimen Air Hitam, serta mantan KSU KKM, kita panggil semula Yang Bahagia Datuk Seri Dr. Cheng Chow Min, yang mana prosiding ini dijadualkan akan diadakan pada 21 September 2023 iaitu Khamis depan. PAC memerlukan keterangan serta penjelasan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wee memandangkan nama beliau disebut dalam prosiding sebelum ini, tetapi saya tidak boleh mendedahkan atas apa sebab memandangkan prosiding PAC tertakluk kepada Peraturan Mesyuarat 85, Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat. Dan untuk berlaku adil kepada beliau, sebab itu kita memanggil dan ingin mendengar, PAC ingin mendengar penjelasan dan juga keterangan serta penjelasan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wee. Surat panggilan mesyuarat kepada saksi-saksi akan dikeluarkan hari ini dan saya mohon supaya saksi-saksi berkenaan untuk hadir serta komited bagi membantu PAC melengkapkan siasatan terhadap isu yang dibangkitkan ini. Dan yang keduanya berkenaan dengan prosiding Menteri Kewangan diperbadankan iaitu Felkra Berhad. PAC akan memanggil dua mantan Pengerusi Felkra Berhad iaitu Yang Bahagia Datuk Haji Tajuddin bin Abdul Rahman serta Yang Berhormat Datuk Bong Mohtar bin Radin pada Isnin depan 18 hari bulan September 2023 bagi memberikan keterangan serta penjelasan berhubung dengan isu Felkra Berhad yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2021 Siri 2 berkenaan dengan pengurusan syarikat kerajaan persekutuan. Buat pengetahuan semua, PAC telah pun menjalankan 3 prosiding berhubung dengan Felkra Berhad itu pada 27 Jun 2023, 6 Julai 2023 dan 23 Ogos 2023. Dan seterusnya prosiding kemajuan projek pembinaan kapal peronda generasi kedua Littoral Combatant Ship LCS bagi Tentera Laut Diraja Malaysia di bawah Kementerian Pertahanan Malaysia MINDEF. Sebagaimana yang dimaklumkan sebelum ini, PAC Parlimen ke-15 akan mendapatkan taklimat setiap 3 bulan daripada MINDEF berhubung kemajuan kapal LCS. Berhubung itu, PAC akan memanggil Kementerian Pertahanan pada 3 Oktober 2023 bagi mendapatkan penjelasan berkenaan dengan kemajuan projek pembinaan LCS bagi bulan Jun 2023 sehingga Ogos 2023. Sebelum ini, PAC telah pun mendengar perkembangan berhubung projek LCS bagi tempoh Oktober 2022 hingga Mei
2023 pada 10 hari bulan Jun 2023. Dan pembentangan laporan kemajuan projek pembinaan kapal peronda generasi kedua LCS bagi Tentera Laut Diraja Malaysia di bawah Kementerian Pertahanan bagi tempoh Oktober 2022 dan hingga Mei 2023 dan laporan terimaan dan bayaran obligasi sosial perjanjian konsesi pengurusan industri padi dan beras negara di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Setakat ini, PAC Parlimen ke-15 telah pun memuktamadkan 2 laporan, iaitu yang pertamanya laporan kemajuan projek pembinaan kapal peronda generasi kedua Littoral Combatant Ship LCS bagi Tentera Laut Diraja Malaysia di bawah Kementerian Pertahanan bagi tempoh Oktober 2022 hingga Mei 2023. Dan yang kedua, laporan terimaan dan bayaran obligasi sosial perjanjian konsesi pengurusan industri padi dan beras negara di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kedua-dua laporan ini dijangka akan dibentangkan pada minggu pertama mesyuarat ketiga Parlimen ke-15 2023 nanti. Sukacita dimaklumkan bahawa PAC sebulat suara bersetuju untuk memulakan prosiding ke atas tabung pembangunan sumber manusia berhad HRDF. Tajuk bagi prosiding ini akan ditentukan kemudian dan PAC dijangka akan memulakan prosiding berhubung isu ini pada minggu kedua mesyuarat ketiga Parlimen ke-15 2023. PAC juga menuntut jawapan daripada pihak kerajaan, khususnya Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Yang Berhormat Datuk Seri Azalina binti Othman Said berkenaan penyah klasifikasi laporan jawatankuasa siasatan tadbir urus perolehan dan kewangan kerajaan JKSTUPKK berhubung dengan projek tukar tanah di bawah MINDEF. PAC telah pun menghantar surat berhubung dengan perkara ini pada 13 Jun 2023 dan telah menerima surat maklum balas daripada Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Othman Said pada 27 Jun 2023. Dalam surat tersebut, Yang Berhormat Menteri maklumkan bahawa perkara ini akan teliti dan disemak oleh Jabatan Peguam Negara sebelum membuat apa-apa keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Namun, setelah hampir 3 bulan, kerajaan masih lagi belum memaklumkan kepada PAC sebarang keputusan berhubung kepada perkara tersebut. Justeru itu, PAC menggesa pihak kerajaan supaya dapat mempercepatkan proses menyah klasifikasi memandangkan JKSTUPKK telah pun membentangkan laporan berkenaan kepada PAC Parlimen ke-14 pada 2 April 2019 dan 16 November 2020. Dah lama dah. Ya. Dan ini bagi membolehkan PAC Parlimen ke-15 meneliti semula perkara ini memandangkan kerajaan telah kerugian lebih 500 juta selain kedudukan strategik pertahanan terjejas. Selepas laporan JKSTUPKK tukar tanah ini dinyah klasifikasikan, maka PAC akan memulakan prosiding berhubung isu ini lagi bagi membolehkan rakyat mengetahui perkara sebenar. Terima kasih. Akhir kata, saya ingatkan habis ada lagi. Akhir kata, PAC berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan oleh semua saksi, khususnya pegawai-pegawai kerajaan yang telah bersara dan syarikat korporat yang terlibat dalam prosiding yang telah dilaksanakan PAC. Kami amat menghargai dan ribuan terima kasih diucapkan kepada mereka dan setinggi penghargaan kepada mereka di atas komitmen serta luangan masa serta kehadiran yang telah menunjukkan semangat dan juga membantu PAC dalam apa juga yang dilaksanakan oleh kita pada hari ini. Terima kasih. Prosiding sebelum ini, ada tak saksi-saksi yang enggan hadir ataupun tak dapat hadir dalam prosiding dan adakah nama-nama mereka akan disiapkan selepas? Sebelum ini apabila kita panggil prosiding ada yang tidak dapat hadir. Tapi apabila kita maklumkan bahawa mereka perlu hadir dan apakah tindakan yang termaktub di bawah peraturan yang boleh kita kenakan ke atas mereka, akhirnya mereka hadir. Semua yang dimaklumkan pada itu. Sebab itu saya keluarkan statement kan. Any particular ministries? Saya tak boleh nak saya tak boleh nak sentuh that. Datuk, perkembangan untuk prosiding PAC secara terbuka macam mana?
Saya telah berjumpa dengan Yang Berhormat Tan Sri Speaker Dewan. Memang apabila dibincangkan memang perkara itu tidak mahu dijadikan sebagai amalan. Jadi kita akur dan buat masa ini ianya adalah secara tertutup. Yang itu kena tanya, bukan tak boleh tanya saya lah. Kena tanya pihak yang ni. On the contempt of action against those that don't appear, it's now contempt of order of parliament. But the fine is only 1,000. Any rules to increase the fine? Yang itu belum dibincangkan. Kita tak ada bincang. Kalau sekiranya ada keperluan, maka kita boleh. Jadi jawatan kuasa House. Boleh. You boleh jawab. Ini adalah di bawah bidang kuasa jawatan kuasa House Committee. Ya. Mereka dipertanggungjawabkan untuk memperbaiki standing order. Jadi itu adalah bidang kuasa jawatan kuasa tersebut, bukan di bawah PAC. Dan saya difahamkan mesyuarat ini akan berlaku pada minggu depan. Mungkin kita boleh panjangkan persoalan ini kepada dalam mesyuarat tersebut. Alright? Okay. Terima kasih.